Oke, kita start. Pertamanya saya ingin memperkenalkan diri. Selamat petang dan salam sejahtera. Nama saya adalah David Hussein Arba. Saya guru pelatih dari University Nusin On dalam bidang multimedia kreatif. Saya akan bersama anda semua daripada minggu ini sampai minggu ke-8, iaitu sehingga 30 September. Saya akan membantu Cikgu Aziz dalam subjek Asas dan Komputer tingkatan 3 ni. Kalau boleh saya nak minta pelajar untuk buka kamera sebab saya belum kenal lagi dengan anda semua. Boleh? Okey, kita akan teruskan kepada isi pelajaran kita hari ini. Semua boleh nampak tak apa skrin yang saya presentkan sekarang ni? Ada? Boleh nampak tak? Okay, hari ini kita akan masuk kepada teori iaitu bab 2, perwakilan data. Anda semua boleh rujuk buku teks muka surat 32, muka surat 30, iaitu bab 2, perwakilan data. Untuk subtopik hari ini kita akan belajar mengenai kriptografi dan keselamatan data. Okey, sebelum kita mula masuk pada isi pelajaran, kita kena tahulah objektif pembelajaran kita. Okey, di sisi pengajaran dan pembelajaran ini, pelajar dapat menerangkan maksud dan kepentingan kriptografi dalam komputeran dengan baik. Dan objektif yang kedua adalah menunjukkan cara langkah demi langkah sifar yang melibatkan penyulitan, encryption dan yang sulit, description dengan terperinci. Okey, kita masuk pada topik. Okey. Kriptografi dalam keselamatan komputer. Kriptografi ini berasal daripada perkataan Yunani iaitu terdiri daripada dua suku kata, kriptos dan graphein. Kriptos bermaksud sembunyi, manakala graphein bermaksud tulis. Dalam arti kata yang lain, kriptografi ini dalam keselamatan komputer adalah salah satu cara untuk melindungi data atau informasi daripada dipintas. Okey, pada ini adalah merupakan contoh-contoh tulisan hieroglif yang merupakan satu contoh bagi kriptografi. Tulisan hieroglif ini merupakan tulisan yang digunakan pada zaman Mesir Purba, itu seperti yang kita dapat lihat pada movie-movie, kita banyak lihat pada contoh tulisan hieroglif ini. Seterusnya adalah kita akan pergi kepada kepentingan perkhidmatan keselamatan data kriptografi. Ke dalam daftar kriptografi ini, data kriptografi terdapat 4 kepentingan utama, iaitu yang pertama adalah kerahsiaan, confidentiality, dan yang kedua adalah pengesahan, authentication, yang ketiga adalah integrity, dan yang keempat adalah tiada singkalan, non-repudiation. Cikgu akan terangkan satu persatu mengenai kepentingan data ini. Yang pertama adalah kerahsiaan. Ia adalah merujuk kepada kesulitan sesuatu maklumat yang dihantar melalui rangkaian komputer yang perlu dilindungi supaya maklumat tersebut tidak diketahui oleh pihak lain. Manakala pengesahan pula adalah merujuk kepada pengenalpastian pihak-pihak yang terlibat dalam sesuatu komunikasi.
Yang ketiga adalah integrity. Integrity ini adalah merujuk kepada keselamatan yang mengenal pasti sebarang perubahan terhadap maklumat atau data oleh pihak lain. Yang terakhir adalah tiada singkalan. Tiada singkalan ini merujuk kepada membuktikan bahawa penghantar dan penerima maklumat yang telah dihantar ataupun diberikan. Setakat ni, faham tak apa yang cikgu cuba sampaikan? Boleh respon tak saja? Faham cikgu. Boleh. Kalau ada apa-apa soalan boleh tanya. Nanti cikgu boleh tolong jawabkan. Okey, seterusnya dalam keselamatan data kriptografi ini kita akan melalui proses cipher. Okey, proses cipher ini boleh dibahagikan kepada dua jenis. Pertama, saya akan terangkan apa itu proses cipher. Proses cipher ini adalah merujuk kepada algoritma yang digunakan dalam proses penyulitan dan nyasulit data. Okey, dalam proses cipher ni ia terbagi kepada dua jenis, iaitu cipher kunci simetri dan cipher kunci tidak simetri. Okey, untuk cipher kunci simetri, ia termasuk dalam semua cipher klasik menggunakan kunci sama untuk melakukan penyulitan dan nyasulit. Kunci-kunci ini terdiri daripada bentuk, simbol, teks, huruf dan juga perkataan. Okey, maklumat disimpan secara rahsia. Penghantar dan penerima boleh mencanakan sesuatu kunci yang baru. Manakala untuk cipher kunci tidak simetri digunakan dalam cipher moden, lebih kompleks kerana ia melibatkan pengiraan matematik, melibatkan kunci awam dan kunci persendirian. Okey, kunci awam ini adalah merujuk kepada boleh digunakan oleh sesiapa saja untuk proses penyulitan, manakala kunci persendirian pula adalah kunci yang disimpan secara rahsia oleh penerima sahaja. Okey, untuk prosesnya sulit bagi kunci cipher tidak simetri ini memerlukan algoritma yang sepadan dengan kunci persendirian. Setakat ni ada apa-apa soalan tak? Boleh cikgu teruskan? Okey, seterusnya kita pergi kepada proses-proses penyulitan ataupun langkah-langkah penyulitan dan langkah-langkahnya sulit. Okay, dalam proses cipher ini, langkah penyulitan merupakan proses penukaran teks biasa kepada teks cipher, iaitu teks biasa adalah teks yang dapat dipahami oleh pengguna ataupun penerima. Okey, penukaran ini menggunakan algoritma dan kunci penyulitan. Seperti yang saya katakan tadi, kita ada dua jenis cipher, iaitu sama ada penggunaan cipher kunci simetri dan cipher kunci tidak simetri. Okey, langkah-langkah bagi proses penyulitan. Okey, pengirim menghantar teks biasa kepada penerima. Okey, mesej akan disulitkan menggunakan kunci algoritma penyulitan yang telah dipilih. Dan yang terakhir adalah proses teks cipher akan terhasil. Teks cipher ini merupakan teks yang dalam bentuk tidak bermakna yang tidak dapat dibaca oleh pengguna. Manakala untuk prosesnya sulit adalah proses sebaliknya, iaitu proses mendapatkan kembali teks biasa. Teks biasa ini seperti yang saya cakap tadi boleh mempunyai maksud dan dapat dibaca. Antara langkah-langkah bagi prosesnya sulit adalah seperti teks cipher yang telah disulitkan akan dinyasulit menjadi teks biasa, dan yang kedua adalah dinyasulit menggunakan satu kunci dan algoritma, dan yang terakhir adalah penerima akan mendapat teks biasa yang dapat dibaca. Setakat ni faham tak?
Setakat ni ada apa-apa tak soalan? Hari ini kita pergi secara ringkas mengenai topik kriptografi ni, memandangkan penggunaan data dan keadaan internet pada terhad. Jadi kita akan sambunglah sepanjang kali kita ada soalan soalan pengukuhan ataupun latihan. Okay, bagi pelajar yang baru masuk yang research, cikgu ada ada rakam untuk Google Meet kita ni, nanti boleh tengok balik. Okay, ini merupakan soalan latihan pengukuhan. Saya nak pelajar siapkan soalan pengukuhan ni sebelum kelas kita tamat. Untuk nota saya akan bagikan kat WhatsApp sebentar lagi. Setakat itu sajalah untuk kelas kita hari ini. Nanti kita akan sambung pada soalan latihan. Kalau ada apa-apa soalan boleh tanya untuk sekarang ni. Cikgu boleh jawabkan. Mana-mana yang tidak faham ke, kurang jelas ke.